Adakah pokok Anda tidak berbuah? Jadi Suizmalaru Anda perlu mengetahui 6 teknik kuno ini yang akan membuatkan pokok Anda terjaga sekaligus dan dipenuhi buah dengan cara yang belum pernah Anda lihat sebelum ini. Dan yang terbaik, Anda boleh melakukannya di rumah dengan barang-barang yang mungkin sudah Anda miliki. Jadi jika Anda mahu mencapainya, teruskan menonton kerana kita akan mula sekarang juga. Mari kita teruskan dengan kaedah pertama. Dan ini mungkin salah satu yang paling mudah dalam keseluruhan video kerana apa yang kita perlukan hanyalah seutas dawai. Ia boleh jadi dawai biasa seperti ini. Dan untuk melakukannya sangatlah mudah. Apa yang kita perlu lakukan hanyalah melilitkan dawai itu beberapa kali di sekeliling dahan dengan jarak kira-kira 1 cm atau setengah inci antara setiap lilitan. Seperti ini. Jika dahannya lebih tebal, kita hanya perlu menggunakan lebih banyak dawai dan lakukan proses ini mengikut saiz dahan tersebut. Untuk dahan kecil, sesuatu seperti ini sudah lebih daripada mencukupi. Setelah kita letakkan, apabila dahan itu mula membesar dan menebal, kita akan dapat melihat bagaimana dawai kecil ini mula memberikan sedikit tekanan. Dan itulah sebenarnya yang kita mahukan. Dan apa yang berlaku apabila ini terjadi? Sangat mudah. Pokok akan mentafsir tekanan kecil itu sebagai isyarat amaran dan secara otomatik mengaktifkan tindak balas untuk bertahan hidup. Dan apakah cara paling cepat bagi pokok untuk memastikan kelangsungan hidupnya? Apa yang akan cuba dilakukan oleh pokok ialah membiak. Dan inilah sebabnya mengapa kaedah yang sangat mudah ini boleh meningkatkan pembungaan dan seterusnya jumlah buah dengan begitu banyak. Kaedah ini, secara khususnya, biasanya sangat berkesan pada pokok sitrus dan juga banyak pokok buah-buahan lain, walaupun ia boleh digunakan pada apa-apa jenis pokok, tetapi terutamanya pada pokok sitrus, saya telah melihat hasil yang benar-benar mengagumkan. Ingat, kita bukan mahu mencekik dahan itu, hanya mahu memberi sedikit peringatan kepada pokok. Tetapi sekarang, kaedah yang akan saya tunjukkan ini lebih menarik lagi, jadi perhatikan bagaimana kami melakukannya. Ini mungkin salah satu kaedah yang paling dikenali dan paling berkesan dalam keseluruhan video ini. Ia dikenali sebagai kaedah anilado penggelangan. Tetapi hati-hati, kerana di sini kita perlu melakukannya dengan betul. Kaedah ini sentiasa dilakukan pada dahan, tidak pernah secara langsung pada batang pokok. Ia boleh dilakukan pada satu dahan sahaja atau beberapa dahan, bergantung pada saiz pokok. Untuk melakukannya sangatlah mudah. Apa yang kita akan lakukan hanyalah membuat 2 potongan kecil berbentuk bulatan di sekeliling keseluruhan dahan. Potongan-potongan ini perlu dipisahkan kira-kira antara 4 hingga 5 mm, yaitu sekitar 1/4 inci. Setelah kedua-dua potongan dibuat, kita hanya perlu menanggalkan kulit kayu yang berada di antara kedua-duanya. Dan disinilah perkara yang paling penting, kita tidak boleh memotong terlalu dalam, tidak boleh mengikis kambium dan juga tidak boleh masuk ke dalam kayu. Kita hanya menanggalkan kulit kayu sahaja dan apa yang akan berlaku apabila kita melakukan ini? Sangat mudah. Kita mengganggu aliran getah matang secara separa dan akibatnya gula serta tenaga akan terkumpul di bahagian atas dahan. Dan pengumpulan itu menyebabkan reaksi yang kita cari. Pokok akan cuba membiak, berbunga lebih banyak dan seterusnya menghasilkan lebih banyak buah. Sebenarnya, teknik ini telah kami gunakan kira-kira 2 bulan yang lalu. Dan lihatlah betapa luar biasanya hasilnya. Lihatlah betapa banyak buahnya, supaya Anda dapat lihat bahawa teknik-teknik ini memang benar-benar berkesan. Tetapi masih ada lagi beberapa kaedah yang sangat menarik dan sebahagiannya malah lebih mudah untuk dilakukan. Sekarang kita beralih ke kaedah ketiga, dan ini mungkin salah satu yang paling menarik dalam keseluruhan video, kerana kali ini kita tidak akan membuat sebarang potongan mahupun menggunakan dawai. Apa yang akan kita lakukan hanyalah memaksa sedikit pembukaan pada salah satu dahan. Dan untuk melakukannya sangat mudah, kita hanya perlu memegang sebahagian daripada dahan dan melengkungkannya perlahan-lahan ke bawah, sehingga terasa sedikit ketegangan. Seperti ini. Seperti yang dapat dilihat dalam video, kita boleh menggunakan tali dan beberapa skru yang diletakkan di tepi pasu untuk mengekalkan ketegangan itu secara berterusan. Dan jika kita bekerja terus di atas tanah, kita lakukan perkara yang sama, tetapi dengan bantuan pancang atau besi yang dipacak ke dalam tanah. Yang penting di sini ialah mengekalkan sedikit ketegangan itu untuk satu tempoh masa. Dan apa yang berlaku apabila kita melakukan ini? Ia sama sahaja seperti kaedah-kaedah sebelumnya. Pokok akan mentafsirkan bahawa sesuatu sedang berlaku dan bertindak balas dengan cuba untuk membiak.
Sebab itulah kaedah ini sangat meningkatkan pembungaan dan seterusnya jumlah buahnya. Sebenarnya kaedah ini biasanya sangat berkesan pada pokok yang sangat subur, yaitu pokok yang tumbuh dengan banyak setiap tahun tetapi hampir tidak berbuah. Dan ingat, ini bukan untuk membiarkan dahan melengkung selama-lamanya. Sebaik sahaja pokok mula bertindak balas dan berbuah, kita tanggalkan tali dan siap. Tetapi sekarang kita akan lihat satu kaedah yang lebih mudah lagi dan ramai orang melakukannya tanpa tahu pun mengapa ia berkesan. Kaedah ini mungkin salah satu yang paling menarik dan berkesan kerana apa yang kita akan lakukan hanyalah membuat satu tingkap kecil pada dahan. Kita akan memerlukan pisau yang sangat tajam dan kita akan membuat satu potongan kecil kira-kira 2 cm, iaitu lebih kurang 1 inci. Tidak perlu memotong terlalu dalam atau merosakkan dahan itu. Apa yang kita cari ialah mencetuskan satu luka kecil yang terkawal. Jika dahan itu lebih tebal, kita hanya perlu membuat tingkap yang sedikit lebih besar supaya kesannya sepadan dengan saiz dahan. Sebaik sahaja potongan dibuat, kita sudah pun menanggalkan kulit kayu dan sebahagian daripada kambium. Dan sesuatu yang sangat penting, ini tidak dilakukan pada seluruh pokok. Kita boleh melakukannya hanya pada beberapa dahan atau paling banyak kira-kira 50% daripada pokok. Dan apa yang berlaku apabila kita membuat tingkap kecil ini? Sangat mudah. Pokok akan mengesan bahawa ia telah mengalami sedikit kerosakan setempat dan secara automatik mengaktifkan mekanisme tindak balasnya. Dalam kata lain, pokok memahami bahawa sesuatu sedang berlaku dan mula menggerakkan tenaga serta sumber untuk memastikan kelangsungannya. Dan apakah salah satu cara pokok melakukannya? Dengan cuba membiak, berbunga dan meningkatkan pengeluaran buah. Sekarang setelah tingkap dibuat, kita boleh meletakkan sedikit lidah buaya pada luka tersebut. Walaupun ini tidak wajib, ia sangat disarankan kerana membantu melindungi kawasan tersebut, mengekalkan kelembapan, dan sangat mengurangkan risiko jangkitan. Tetapi jika anda rasa ini menarik, tunggu dulu kerana kaedah seterusnya lebih mengejutkan lagi dan apabila digabungkan dengan kaedah-kaedah sebelumnya, hasilnya boleh menjadi benar-benar mengagumkan. Dan sekarang kita teruskan dengan kaedah seterusnya. Dan ini mungkin salah satu kaedah yang paling menarik dalam keseluruhan video kerana kali ini kita akan menggunakan sesuatu yang sangat mudah seperti skru atau paku. Walaupun ia mungkin kelihatan pelik, saya jamin ini adalah salah satu kaedah yang paling berkesan apabila pokok benar-benar berhenti tumbuh dan tidak mahu menghasilkan apa-apa. Perkara pertama yang akan kita lakukan ialah membasmi kuman pada skru atau paku tersebut. Kita boleh melakukannya dengan alkohol atau sekadar memastikan ia benar-benar bersih. Setelah semuanya siap, kita pilih satu kawasan pada batang utama pokok. Ini penting. Kita tidak sepatutnya melakukannya pada dahan yang kecil kerana kita mungkin akan merosakkannya tanpa mendapat kesan yang kita inginkan. Sekarang kita hanya perlu memasukkan skru beberapa sentimeter, kira-kira antara 2 hingga 3 sentimeter, iaitu lebih kurang 1 inci. Tidak perlu menembusi pokok atau menyebabkan kerosakan yang berlebihan. Dan apa yang berlaku apabila kita melakukan ini? Sangat mudah. Pokok akan mengesan kecederaan kecil itu, ia akan aktif dan mula bertindak balas. Dan apakah salah satu cara paling cepat untuk pokok bertindak balas? Dengan cuba membiak, iaitu dengan berbunga dan menghasilkan buah. Dan sebab itulah kaedah ini boleh meningkatkan kemungkinan pokok berbunga dan berbuah dengan sangat ketara. Tetapi sekarang kita beralih kepada teknik terakhir, kerana tidak ada gunanya membangunkan pokok jika selepas itu kita tidak memberikannya apa yang benar-benar diperlukan untuk menghasilkan buah. Dan disinilah peranan kalium masuk. Kalium inilah yang akan memastikan segala usaha kita sebelum ini benar-benar menghasilkan buah. Untuk pokok di dalam pasu, kita akan memerlukan 1 liter air, iaitu kira-kira 1/4 galen. Selepas itu, tambahkan 1 sudu besar abu kayu, 1 sudu besar serbuk kayu manis, dan akhirnya 1 sudu besar molases tebu. Setelah semua bahan dimasukkan, gaulkan dengan baik sehingga semuanya sebati dan siramkan dengan campuran ini. Anda boleh gunakan campuran ini kira-kira sekali sebulan dan jika pokok ditanam terus di tanah, gandakan sahaja jumlah bahan sebanyak 4 kali ganda. Dan disinilah segalanya mula menunjukkan hasil. Selepas membangunkan pokok dengan 5 teknik sebelum ini, tambahan ini akan memberikan kalium dan nutrien yang diperlukan untuk mengekalkan buah dan benar-benar menghasilkan. Kerana selalunya masalahnya bukanlah pokok tidak berbunga, tetapi selepas itu ia tidak dapat mengekalkan pembungaan tersebut dan buah akhirnya gugur.
Dan tambahan inilah yang boleh menjadi penentu antara hanya beberapa biji buah dengan pokok yang penuh syarat dengan buah. Sekarang saya sangat ingin Anda tinggalkan komen tentang dari mana Anda menonton kami dan terutamanya pokok buah apa yang Anda sedang hadapi masalah, kerana saya benar-benar membaca semua komen Anda. Dan sudah tentu, jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk tekan like, langgan saluran ini dan kongsikan kepada seseorang yang juga meminati pokok buah seperti Anda. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi di video seterusnya.